بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Lubabah Ibn Abdul Munzir radhiyallahu taala anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha 'inda Allah wa huwa a'zamu 'inda Allah min yaumil adha wa yaumil fitr fihi khamsu khilal khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ilal ard wa fihi tawaffallahu Adam wa fihi sa'atun la yas'alu Allah fiha al-'abdu syai'a illa a'tahu ma lam yas'alu harama wa fihi taqumu sa'ah ma min malikin muqarrab wala sama' wala ard wala riyah wala jibal wala bahr illa wa hunna yushfiqna min yaumil jumu'ah atau kama qala." Hadis rawahu Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang meriwayatkan hadis yang bernama Abi Lubabah Ibn Abdul Munzir radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Inna yaumal jumu'ah sayyidul ayyam." Nabi kata sesungguhnya hari Jumaat ini dia menjadi penghulu kepada segala hari. Benda ni semua orang maklum, hari Jumaat kita sebut sebagai sayyid. Sayyid ni makna dia penghulu. Penghulu kepada semua hari, iaitulah hari Jumaat. Apa hebatnya yang kata hari Jumaat yang diangkat menjadi penghulu di sisi Allah Subhanahu wa taala ni? Nabi kata wa a'zamuha 'indallah. Hebatnya hari Jumaat ini sehingga kan dia merupakan hari yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sesuai, hari Jumaat ni kita sebut sebagai hari raya kepada orang-orang Islam. Hari Jumaat adalah hari yang paling agung. Dalam banyak-banyak hari, 6 hari yang lain, hari Jumaat lah yang menjadi sayyid, yang menjadi penghulu. Kita Nabi SAW pun kita panggil Sayyidina. Tapi tuan-tuan, cara sebut tu pun kadang-kadang ada orang sebut Sayyidina, yang tu tak kena.
dia kena sebut Sayyidina, yang tu baru betul. Kan kita duduk, selalunya kita duduk berselawat ke atas Nabi ni waktu tahiyat. Lepas daripada Allahumma salli ala, lepas daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina. Yi itu dia kena bunyi tasydid pada ya tu, yang tu baru betul. Kalau tekak kita baca Allahumma salli ala Sayyidina, walaupun bahasa Melayu ni dengar macam betul, tapi bahasa Arab dia tak betul, dan makna dia juga tak betul. Sayyidina ni makna dia kita panggil macam kawan-kawan kita ya. Tapi kalau Sayyidina itu adalah pengulu. Sebab Nabi SAW dia sebut, dia kata ana sayyidu ibni Adam yaumal qiyamah. Nabi kata aku ini adalah pengulu, sayyid. Sayyid ni makna dia pengulu kepada anak-anak Adam ketika mana hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, agungnya yang dikatakan hari Jumaat ini, wa huwa a'zamu 'indallahi min yaumil adha wa yaumil fitr. Besarnya, agungnya ataupun hebatnya hari Jumaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar daripada hari raya kurban, yaumul adha, raya kurban, dan juga yaumul fitr, iaitulah hari raya fitrah. Kita raya korban dengan raya fitrah yang ramai orang bergerak keluar mai ke masjid ni. Hak tak pernah duk jumpa pun dijumpa. Tapi mai Jumaat ni tak apa nak jumpa. Nampak tuan? Pasal apa? Pasal dia duk ingat raya korban dengan raya fitrah tu lagi besar daripada hari Jumaat. Kan? Walaupun benda tu ada kelebihan masing-masing, tetapi yang paling besar kata Nabi adalah hari Jumaat. Fihi khamsu khilal, dan hari Jumaat itu juga kata Nabi SAW terdapat 5 perkara yang besar. Yang pertama, Nabi kata khalaqallahu fihi Adam. Hari itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Maknanya hari Jumaat manusia dijadikan. Sebab Adam tu manusia dan kita ni mai daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian Nabi kata wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia menurunkan Nabi Allah Adam alaihi salam pada hari Jumaat juga ke atas muka bumi ni. Hari Jumaat juga. Wa fihi tawaffallahu Adam, dan pada hari Jumaat juga diwafatkan Nabi Allah Adam. Hari Jumaat juga dia meninggal. Maknanya cerita tentang Nabi Adam ada 3 benda. Nombor 1, hari Jumaat Nabi Adam dijadikan. Nombor 2, hari Jumaat juga Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia. Nombor 3, hari Jumaat juga Nabi Allah Adam alaihi salam diwafatkan oleh Allah. Wa fihi, dan yang kelima kata Nabi, wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'a illa a'tahu ma lam yas'alu harama. Yang ni yang kita nak ambil ni. Nabi kata, dan pada hari Jumaat itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sa'atun, satu saat. Ada satu waktu yang Tuhan jadikan waktu itu la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu. Andainya satu waktu itu manusia ataupun hamba duk minta doa kepada Allah, Tuhan buka satu waktu mustajab itu, manusia celah-celah tu pula dia boleh angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Nabi SAW kata apa? Illa a'tahu, tak cakap banyak, Tuhan bagi apa yang dia minta. Hari Jumaat. Tapi ada syarat dia. Syarat dia apa? Malam yas'alu harama. Selagi mana benda yang dia minta itu bukan benda yang haram. Dia minta, ya Allah, bagilah naik nombor aku trip ni. Yang tu tak boleh. Walaupun dia minta tu bertepatan dengan mustajabnya doa, Tuhan tak bagi ke dia. Boleh faham tuan-tuan? Banyak pandangan ulama
yang menceritakan tentang bila berlakunya mustajabnya doa ni. Tapi itu cuma pandangan mereka. Ada ulama kata dia sebelum daripada kita nak semayang Jumaat waktu tu. Sebab tu ulama dia suggest supaya kita baca Quran banyak-banyak. Antara dia surah Al-Kahfi. Kalau boleh mai-mai ke masjid ni, jangan duduk saja, baca. Kalau tak mau baca pun berdoa. Ulama suruh. Lepas tu bila pula? Ketika mana masuknya waktu zuhur. Sebab sabit dengan hadis Nabi SAW, baina kulli adhanaini, Nabi kata di antara dua azan dan juga iqamah, di saat itu ada tempat mustajabnya doa. Jadi ulama kata ada waktu tu minta doa kepada Allah. Dan ada ulama kata pula di antara dua khutbah. Kan, di antara dua khutbah. Bila dah Tok Khatib baca habis khutbah yang pertama, dia duduk zat waktu tu menjadi rukun untuk dia duduk. Lepas tu kita pakat duduk berdoa. Ada Tok Bilal kita, dia akan bacalah selawat apa semua kan. Jadi kita duduk berdoa waktu tu, duduk berdoa. Pasal di situ juga ada ulama kata tempat mustajabnya doa. Lepas tu bila lagi tempat mustajabnya doa? Iaitulah selepas daripada waktu asar. Daripada waktu asar tu masuk sampailah kepada maghrib. Berdoa waktu tu. Jangan lepaskan doa waktu tu. Dan ada pandangan ulama yang lebih kuat. Dia kata apa? Tak tahu waktu bila. Yang penting 24 jam hari Jumaat, tak tahu tang mana, berdoalah kita. Pakai tak buat apa. Berdoa. Dah, kita bolehlah buat kerja, tapi mulut berdoa lah. Berdoa terus sekalian. Sekurang-kurangnya kita tak buat benda-benda lara yang lain. Kan? Kita duduk berdoa, naik motor duduk berdoa, duduk atas kereta duduk berdoa, tak buat benda lara yang lain, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ma min malikin muqarrab. Nabi kata yang kata hari Jumaat ni Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari Jumaat yang menyebabkan ma min malikin muqarrab, bukan takat manusia yang duk berasa kata hebatnya hari Jumaat ni. Malah malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berasa gentar dengan keagungan yang Allah Taala bagi pada hari Jumaat. Malaikat pun dia berasa takjub. Malaikat pun berasa kami tak mau lepas hari Jumaat ni. Itu malaikat. Wala sama, yang dikatakan gunung, yang dikatakan langit. As-sama makna dia langit. Langit yang luas terbentang tu tuan-tuan. Langit itu juga dia berasa gerun dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada hari Jumaat. Itu langit. Kita duk tengok luas tak sangka langit ni. Langit yang seluas mata memandang itu juga, dia juga kagum kepada kemuliaan hari Jumaat. Wala ard, dan juga bumi yang terbentang luas ini, dia juga kagum kepada kemuliaan hari Jumaat. Wala riyah, angin yang bertiup, sama ada sepui-sepui bahasa ke, ataupun dia mai dekai ke, ataupun ribut yang mai yang melanda ke, semuanya ini walaupun kita tengok gerun, tetapi mereka lebih gerun kepada kemuliaan yang Allah Ta'ala letakkan pada hari Jumaat. Wala jibal, dan juga gunung ganang hak besar-besar yang kita tengok, besarnya orang kata gunung ganang ni, gunung-gunung ini juga mereka gerun dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada hari Jumaat. Wala bahr, lautan yang luas, lautan yang sama ada tenang ataupun bergelora, lautan ini juga tuan-tuan, mereka juga gerun kepada kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada hari Jumaat. Wa hunna yushfiqna min yaumil jumu'ah, yang kata semua hak kita sebut tadi, daripada malaikatnya, daripada bukitnya, daripada lautnya, daripada langitnya, semuanya ini pakat-pakat gerun dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada hari Jumaat. Oleh itu tuan-tuan sekalian, bertepatan dengan kita hari ini pada hari Jumaat. Lepas ni dia mai pula hari Jumaat, kita berdoa mudah-mudahan Tuhan bagi kepada kita hidup lagi pada hari Jumaat. Maka kita ambillah satu benda. Apa dia? Yang pertama, muliakanlah hari Jumaat. Yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Doa. Jangan kita lupa. Kerana tepat ataupun bila bertepatan dengan mustajabnya doa Tuhan buka, Tuhan akan bagi kat kita terus. Yang tu yang kita ambil. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada dalam adab-adab di dalam menuntut ilmu. Sebelum kita buka kitab. Baik, malam ni kita akan cuba tengok mengenai adab, iaitulah kita menjaga adab dengan guru. Yang ni saya cerita pada kesempatan yang lalu. Berapa bulan dah kita tak main. Bulan berapa kita main hari tu ni? Live pun saya pun tak tahu dah bulan berapa saya main. Jadi malam ni kita main balik. Baik. Kita dah cerita banyak dah tentang ada adab. Malam ni kita nak tengok ada sikit tentang adab dalam kita menuntut ilmu. Antara dia menjaga adab dengan guru kita. Guru ni bukan dekat orang haduk mengajar, tuan-tuan. Guru ni siapa? Siapa saja yang memberikan ilmu kepada kita, dia adalah guru. Walaupun dia tak bagi ilmu pun, tapi dia tunjuk ajak daripada segi adab dia, itu juga adalah guru. Jadi guru ni tempat dia di mana? Tempat dia haruslah dimuliakan, kan tuan-tuan. Dan saya berjanji kepada tuan-tuan, bukan dekat orang yang belajar, guru pun kena ada adab juga, kan. Baik, saya tak sebut lagi hari itu. Antara guru yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kalau tuan-tuan duk belajar kitab Siyarus Salikin ataupun Hidayatus Salikin, itu adalah karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Falimbani ni orang Palembang. Ya, jadi bahasa Arab dia panggil Al-Falimbani. Kan kita nak laqabkan kata kita tu Al-Falimbani. Tuan-tuan nak boboh. Apa sini? Janggusi ke apa? Kan? Bagus punya nama Syekh Saleh Janggusi belakang. Kata apa pasal Janggusi? Matang Janggui. Kan? Okeylah, matang Janggui. Baik, adab yang perlu ada pada guru. Yang pertama apa dia? Ihtimal. Ihtimal ni apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah dia kena ada kewajipan tanggungjawab yang ada pada diri dia. Dia ada ilmu, dia sampaikan ilmu kepada orang. Dan ilmu yang dia sampaikan tu hendaklah dia mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Kita bagi ilmu kepada orang, jangan kita mengharapkan orang balas balik kepada kita. Sebab tujuan kita hanyalah memberi, dan apa yang ada pada diri seseorang itu bukan hak dia, tetapi itu hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Guru dia kena kata macam tu. Dia tak boleh duk tunjuk bebai. Dia kata masjid tu saya dah mengajar 30 tahun dah. Adakah patut saya pergi kenuri tu dia berbuat tak layan kat saya? Nampak? Maknanya hang duk mengajar tu hang harapkan balasan. Kan? Jadi tak perlu benda macam tu. Maknanya kita mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, guru juga perlu mempunyai sifat yang sabar, yang hadir daripada murid dia. Yang ni nak kena jaga elok-elok tuan-tuan. Hari ni kita duk dengar hang jaga elok-elok depan tok guru, bagi elok tok guru pun dia nak kena tengok juga anak-anak murid dia. Sebab anak-anak murid dia ni pun bukanlah takat-takat budak tadika ya. Tok Wan pada budak tadika pun ada. Kan? Jadi macam-macam lah dia nak main, tambah dengan masjid yang sikit punya indah ni tuan-tuan, dengan aircon dia apa semua. Biasalah kita ni penat dengan kerja apa semua. Duduk-duduk ni kira nak qalu lah. Qalu tahu apa dia? Lena lah tu. Nak kata innalillah kasar sangat. Qalu sudah. Dia duduk-duduk, dia kata sedap duduk tiang ni, dia kata sejuk pula, dia kata belakang ni berasa sampai tulang sum-sum kan. Jadi kita hak mengajar ni kita duk perhati. Dia ni tiap kali kumai lena, tiap kali dia pun tak bayar. Dia kata ustaz saya ni tak boleh dengar bagi salam kira nak lena kan. Yang tu kena sabar banyak-banyak. Kan, nak katok pun katok sikit-sikit sudah, yang katok terus. Kalau katok terus masuk dalam tanah tak timbul-timbul dah. Yang tuan-tuan kena banyak-banyak sabar dengan murid ni. Dan Nabi SAW, kesabaran ni ditunjuk oleh siapa? Oleh Nabi. Siapa dia anak murid Nabi ni? Orang Badui. Tuan-tuan tahu tak, orang Badui dia nak pergi belajar dekat Nabi, dia boleh duk main serupa dengan Nabi ni kawan dia. Dia nampak Nabi duk tawaf. Waktu tu Nabi duk tawaf ke Kaabah, dia nak pergi jumpa Nabi, nak berguru dengan Nabi. Kain selempang haduk ada dekat dia letak atas kepala bau ni, dia boleh pergi cekup kepala Nabi, dia tarik, dia rot ni leher Nabi ni. Dia kata Muhammad, dia buat lagu tu, dia buat melawak lagu tu. Nabi pun naik muka merah sampai nampak dah urat ni. Omar ni dia kira nak bubuh ya. Nabi kata tak, jangan duk kira dengan depa ni. Depa ni orang Badui, dia memang perangai macam tu. Dia ni kira melawak rimau macam apa. Kan? Tapi kalau tuan-tuan orang Matang Janggui dia buat lagu tu kat saya balik. Kan? Jumpa ustaz, dia buat ikat lagu tu, saya tak mau saya balik.
Kan, sebab tuan-tuan bukan badui kan, tuan-tuan janggusi punya orang. Tapi itu Nabi layan. Pasal apa? Anak murid. Kalau kita duk buat keras lagu tu, dia buat sigong badui tu, habis pakai tak mengaji dah. Kan? Dalam bab ni kena sabar banyak-banyak. Kan? Maknanya kita kena meraihkan. Tu ceritanya tu. Kalau kita ni macam mana kita nak implementkan kesabaran pada diri seorang guru ni macam mana? Kena meraihkan. Ada orang yang dia ni kalau boleh dia nak ilmu aja sepanjang kuliah. Itu kena meraihkan. Sabar dengan orang macam ni pun. Kan? Ada orang yang dia ni main-main dia kata kalau ada ilmu, kalau ada sikit-sikit dia kata ada seloka ke apa cantik juga. Hak macam ni pun kena raihkan juga. Ada orang main ni kira duk bawa apa nama tenggiling batu ya. Ustaz ni bila nak katok orang tau, dia duduk sagat tangan dia ni, tak katok pun dia kata, ustaz ni geng mana yang tu tak tahan tau. Dia takut dia bubuh kat kita. Kan, tak keluar jumpa dia kereta, kita nak buka pintu, dia tutup pintu. Ustaz, lain kali pun kasar sikit depa ni. Hang duk kira kasar tu hama seorang ya, kalau aku balun pergi semua, takkan semua orang pakat lari tinggal hang seorang lah. Ada orang jenis macam tu. Jadi guru ni dia kena meraihkan semua. Maknanya sabar. Boleh faham tak sekalian? Ada waktu kita kasar. Ada waktu kita duk seloka sikit, seloka. Tahu seloka? Sopa ngap sendal loka bersama singa apa kan? Ada waktu kita cerita dia macam tu, kan? Jadi kita nak kena meraihkan sebab agama ni dia bersifat dakwah, bersifat menarik orang. Dia bukan nak menjauhkan orang. Tapi tuan-tuan mai duk mengaji, duk dengar lagi mana lagi duk jauh lagi. Yang tu tak mau. Kita nak orang menarik. Kita dengar, tertarik. Itulah yang dikatakan dakwah dan itu perlu ada dalam setiap orang-orang yang memberikan ilmu. Dan seterusnya, guru ni juga perlu ada luzumul hilm, iaitulah kelembutan di dalam memberikan dakwah. Dia bukan jenis cepat marah. Kan? Tengah-tengah duk mengajar, ada orang tanya ke apa-apa, marah. Kan? Ustaz saya nak tanya lagi. Hang duk kira nak tanya, aku tak habis lagi. Dia buh lagu tu. Kawan nak tanya tu silap-silap, dia pergi sembahyang masjid lain. Tak mainlah. Kan? Ada jenis-jenis pun ada jenis dia tulis duk sembok lagu tu ada. Kan? Baik, yang seterusnya, guru ini juga perlu ada sifat uswah. Uswah ni apa? Contoh tauladan. Tapi kalau guru tak boleh jadi contoh tauladan ni, kita nak ambil ilmu dengan dia macam mana? Kan? Sebab apa tuan-tuan? Dalam Imam Allahumma salli ala Muhammad, Imam Hanbali dalam kitab Al-Adab fil Islamiyah, Imam Hanbali dia kalau satu-satu majlis hadis yang dia baca hampir 5,000 pengikut dia. Ni 5,000 orang duk mengaji dekat dia. Dan kata imam apa yang meriwayatkan, dia kata apa? Dalam 5,000 tu 500 orang saja yang buka kitab yang duk tulis. 500 orang. Maknanya 4,500 lagi tak tulis. Kan? 4,500 lagi walaupun mereka tak tulis, tetapi mereka mengikut macam mana yang dikatakan Imam Hanbali sampai ke masjid. Mereka tengok adab Imam Hanbali mula masuk masjid sampai masuk dalam masjid, sampai semayang mereka tengok, sampai mengajak mereka tengok, habis mengajak sekali keluar ke masjid, saruk kasut batu balik, mereka tengok yang tu. 4,500 lagi tengok apa? Tengok adab. Mereka mengambil adab yang ditunjukkan oleh Imam Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kan? Jadi malam ni ada berapa orang hak tulis, hak lebih itu dia melihat adab guru. Kan? Sambil lena. Cerita ada macam tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu pula guru ni kena ada perasaan tawaduk, dia tak boleh besar diri, dia tak boleh riak, dia tak boleh bangga diri dia. Hang ada hebat ijazah ke apa, master PhD ke apa, hang tak boleh. Jangan duk combine, jangan duk compare ilmu dengan orang lain. Kan? Jangan macam tu. Kita ilmu ni bukan hak kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata tidaklah aku bagi ilmu kepada hamba melainkan sikit sangat aku bagi ke hamba. Jangan duk berasa megah dengan ilmu yang ada. Jangan kita mempersalahkan orang lain yang duk mengajak apa semua. Jangan. Cerita dia, kita hanya menyebarkan dakwah, mengajak orang ke arah kebenaran. Dan yang seterusnya, guru kena ada perasaan warak, kena ada sifat warak. Warak ni apa tuan-tuan sekalian? Menjaga kredibiliti yang ada pada diri dia. Dia tak boleh bercakap ikut dan dia.
dia ni bukan jenis orang yang kaki hora punya orang. Tak mau. Guru macam tu tak mau. Dia kata dia ni memang ustaz sporting lah. Awak terjun sungai, telanjang bogey dengan bok-bok tu. Bagus betul. Yang tu ustaz bogey nama dia. Sampai boleh ke semua ni tak mau. Itu bukan jenis tu. Jadi dia kena ada warak. Warak ni dia menjaga, melarikan diri daripada syubhah. Dan seterusnya guru kena ada latiful qalb. Kan yang disebut tadi luzumul hilm, yang ni latiful qalb, kelembutan pada hati dia. Dia tak boleh cepat tersinggung. Kan ada guru jenis cepat tersinggung, tuan-tuan sekalian. Kan? Ada jugalah kita duk dengar cerita kita ni. Sebab orang yang duk main mengaji, orang duk main belajar, orang duk main kuliah apa semua ni, ada yang mai waktu maghrib. Bila mai waktu maghrib, tak ada nak balik rumah nak makan nasi, apa semua lapang. Jadi depa pun keluar pergi balik rumah makan nasi kan. Satgi depa mai pula. Cara dia macam tu lah, tak dan. Guru ni pula tengok-tengok, pok-pok ni balik. Ada satu tempat, saya tak mau cerita mana. Tengok-tengok. Oh, depa yang boleh balik, saya tak boleh balik. Dia mangkit boleh balik. Dia mangkit pergi balik, pok-pok ni jengah-jengah. Tapi mana ustaz tu? Baliklah kata. Nah lagu tu. Kan, boleh tuan? Matan janggut yang buat gitu. Tak lagi saya sampai-sampai tuan-tuan pun pekat balik lagu tu kan. Lagi mai pula. Saya tak balik lah kot. Kan sebab saya pun tak makan lagi. Satgi dia pun nak jamu saya. Baik. Jagalah benda tu. Jadi orang kata apa? Latiful qalb. Jangan cepat bebai. Guru ni lagu tu. Jangan cepat bebai. Baik. Yang seterusnya. Al-hadi ilal haq. Iaitulah dia ni hanya bertindak untuk membawa orang kepada petunjuk, kepada kebenaran. Dia bukan nak suruh orang jadi bagus. Dia bukan nak bagi orang kata apa, yang bagi jadi bagus itu bukan dia. Tetapi suruh orang jadi bagus, itulah dia. Kan kita hanya boleh ajar orang, tuan-tuan jangan tinggal semayang, lagu tu lah. Kawan tu tak semayang juga. Bila tak semayang juga, dia sudah marah kawan tu. Dia tak pakai guna punya orang, kodok ajang banyak. Tak pun nak dengar, benak punya haji. Jangan macam tu. Sebab hang bukan memberikan hidayah. Tetapi hidayah tu milik Allah. Hang cuma membawa kepada hidayah. Baik, itulah di antara sifat yang perlu ada pada guru yang memberikan tunjuk ajang. Yang seterusnya, dalam menuntut ilmu ni juga tuan-tuan sekalian, kena ada sifat sabar. Tuan-tuan kena ada sifat sabar dalam belajar ni. Sabar ni apa? Dalam menempuh ilmu. Tak tahu satu benda, dengar pelan-pelan, dengar bagi jelas apa semua. Lepas tu pergi tanya, lagi habis-habis, lagi pergi tanya. Tadi ustaz ada sebut, saya tak apa nak jelas. Haji, saya dah sebut dekat 3 minggu, turut-turut haji tak faham lagi. Nganga mulut nak ludah lah lidah tengok. Jangan duk kasar macam tu. Kan? Sabar. Kena banyak sabar. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata sabar yang ada pada murid ni, dia kena sabar telatah guru. Nanti dia pakai macam tu Imam Syafi'i. Isbir ala murril jafa min muallim, fa inna rasubal ilmi fi nafarati, wa man lam yazuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayati. Ini Imam Syafi'i kata. Dia kata kena banyak sabar dengan apa yang diajarkan oleh guru kepada hang. Guru ni ada macam-macam, ada hak garang, ada hak lembut. Tuan-tuan, di Masjid Matang Jangguih ni, saya rasa 30 hari punya guru duk mengajar. Macam-macam guru tuan-tuan boleh tahu. Boleh lah. Hak ustaz ni dia suara lantang sikit. Dia kata, inilah. Hak ustaz tu, dia buat turun spek, tak dengar apa. Yang kami dengar, wallahu a'lam, yang tu ya. Ada jenis yang begitu. Sabar bagi banyak-banyak. Jangan kita duk lari. Kita kira lari ya. Duk kira nak pilih hak syok ya. Sabar Ustaz. Kadang-kadang hak tak syok tu yang ilmu. Ada guru, dia duk jelas, dia duk rongkai. Baca baru 2 huruf, bukan 2 baris. 2 huruf dia baca, habis kitab sikit punya tebal. Mengkala, dia nak keluar mengkala tahu nak habis. Kan? Ada jenis macam tu ya. Ada juga. Cara nak kata kat orang. Nak bagi contoh, bagi tuan-tuan faham. Kan? Maknanya, kena banyak sabar lah jenis macam tu. Ambil hak elok, sudah. Hak tak apa nak elok ni, kita sisih buang pergi letak di tepi. No? Jangan kita lari. Sebab Imam Syafi'i kata, fa inna rasubal ilmi fi nafaratih. Pasal rasibnya ilmu kita, pasal kurangnya ilmu kita, gagalnya ilmu kita pada fi nafaratih, pasal kita tinggal.
Haji tak pergi masjid Bentang Canggui. Dia tahu ustaz tu tahu aku tak boleh pi, tak boleh pi. Awak dah ustaz tu dia baca, dia tak tengok orang langsung, dia kira baca dia. Lagu tu aku tak boleh lagu tu. Aku nak ustaz duk jegel kat, aku mau lagu tu. Lari buat apa? Ni haji nak pergi mana? Aku pergi kena teh, pergi kena teh. Ingatkah nak pergi masjid lain pergi mengaji ke apa ke tak apalah. Boleh faham tuan? Lepas tu Imam Syafi'i dia kata lagi, la yudrikul ilm, dan tidak diperolehi ilmu itu illa bisabri, melainkan dengan kesabaran, ala dhulli, di atas kesengsaraan. Tuan-tuan, ulama-ulama dulu, tok-tok guru dulu hak mana duk mengaji ni, ya Allah, kalau depa cerita tentang macam mana cara depa menuntut ilmu, kita dengar ni pun rasa kagum. Sampai tidur pun bantaikan buah nyok, tuan-tuan bayangkan, tidur bantai buah nyok. Kan? Tak apalah kalau buah nyok tu dia parah bagi jadi bantai lagu tu tak berlari. Ni ada hak tidur buah nyok tu. Tak kepala tu satgi kepala jatuh, jaga baca balik, duk mengapai matan berang duk mengapai. Tu guru mengaji dulu tu. Sebab tu ilmu depa pada hari ni, ya Allah, ilmu yang boleh memberikan kesedaran kepada manusia. Walaupun dia cakap benda hak sama dengan orang yang tak menempuh kesusahan macam tu. Hak seorang ni guru juga tapi tak susah macam mana hak satu lagi. Hak satu lagi susah. Tapi bila habaq benda yang sama, tuan sekalian. Habaq kata, tuan-tuan, tadi saya tempuh jam, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar ke mana? Tak ada apa. Tapi tok guru ni tuan-tuan, saya tadi saya tempuh jam. Tuan-tuan menangis. Pasal apa? Daripada hati punya dia keluar. Yang kata curahan ad-dhiya tu curahan ilmu tu, ya Allah. Kan? Pasal apa? Pasal dulu dia pernah susah. Barakah daripada kesusahan itulah yang disebarkan kepada orang. Jadi ngaji ni nak kena susah sikit. Baik, yang seterusnya, adab menuntut ilmu. Andainya perkara yang tidak jelas, maka tanyalah perkara yang tidak jelas tu. Jangan kita duduk buat ulasan sendiri. Dahlah kita tak tahu, lepas tu duduk dengar kau ni, duduk pegang lagu tu. Tanya bagi jelas-jelas apa maksud yang diceritakan oleh guru ni. Barulah kita tak buat ulasan kat luar tu. Sebab apa tuan-tuan? Ni dalam ni saya duk habaq 2-3 benda ni. Sekali kalau keluar, sekali tuan-tuan semang sama-sama tuan-tuan, dia jadi cerita lain lah. Hang dengar ke mana ustaz tu kata? Ada ustaz tu kata kena sabar. Dah, bukan kena sabar, kita yang nak kena sabar. Dah dia nak kena sabar, jadi bergaduh lagu tu. Bergaduh tuan-tuan sekalian. Nampak pemahaman kita tu berlainan. Jadi kita pergi tanyalah yang sebetulnya. Tuan-tuan, jangan malu untuk nak bertanya. Yang ke-10, hadir awal ke masjid, ke majlis ilmu, kan, pada waktunya. Yang ni hadir awal. Saya malam ni terkenal lah kalau baca ni. Dia tahu ustaz pun main lambat. Dia buh gitu lah. Kami main awal. Hang main awal hari ni. Dulu hang main lambat. Begitulah tuan sekalian. Hadir awal. Kan, kita pernah baca tentang 3 orang mengenai hadis Nabi SAW. Saya baca mukadimah dulu, kalau tuan-tuan masih ingat lagi. Kan, mengenai salah satu nafar, ada 3 orang yang mai duduk dalam majlis Nabi SAW. Ada satu orang masuk dalam masjid, dia terus pergi cari. Fa'awahu Allah, Nabi kata dia mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok di depan ada kosong, dia mai duduk park di depan. Dia tak kira dah. Dia tak kira belakang, tak kira tepi, tak kira apa. Dia tengok, oh dekat tok guru ada kosong, aku pergi duduk. Kan, tentang 3 orang. Hak seorang lagi pula, dia pergi tengok yang last sekali tang mana. Tang mana orang duduk, kata tang ni last cantik, aku duduk belakang sudah. Duduk depan sekali, orang kata aku nak jadi ustaz pula. Kan, jadi sahabat-sahabat pakai duduk relin depan 3 orang. Hak seorang lagi dia masuk, Allah ada kuliah pula. Dia pula duduk U-turn keluar buat muka tertib, start mutu pergi tempat lain. Dan sekalian, 3 orang ni. Dan benda ni dilihat oleh Nabi SAW. Dan juga sahabat Nabi agak terhenti kuliah mereka waktu tu. Sahabat duk tengok mereka duk masuk apa semua. Habis daripada tu, Nabi ceritakan tentang 3 orang ni. Nabi kata apa? Nabi kata yang pertama, orang tu dia mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mai duduk dekat ni, dia mencari Allah. Fa'awahu Allah, maka Tuhan juga teringin untuk nak cari dia. Tuan nampak tak? Kan, tu encourage untuk kita ni, bila duduk dalam majlis ilmu, mai duduk dekat-dekat. Jangan duduk jauh-jauh. Balik siapa tu ya? Kan, bukan nak duduk di pintu balik awal. Dia cerita seorang orang kampung ya. Kan, orang kampung naik bas. Naik bas, dia duduk belakang driver bas. Kawan nak duduk belakang sekali, mai duduk belakang. Tak apa, aku duduk depan sampai awal lagi. Lebih gitu. Kan, dah jadi tahu apa nak cerdik gitu. Tak kena. Jadi tuan-tuan ambil yang tu. Kan, kita ambil, tak apalah. Nanti lepas-lepas ni lah. Malam ni jangan buat lagi. Kan, buat ke lepas-lepas ni. Nampak pergi duduk depan sekali.
Sebab tok guru lah dia bukan macam tok guru dulu. Tok guru dulu dia rajin tanya hak mana duduk dekat, hak mana duduk jauh duduk gelak. Tu dia yang pergi duduk dekat siapa? Kan? Tu tok guru dulu, tok guru lah dia tak tanyalah. Baik, yang kedua pula orang yang dia duduk di belakang. Dia malu haya, dia berasa malu. Fa ahya Allah, maka Allah Taala juga malu kat dia. Maknanya apa? Tuhan malu je aku nak bagi kat hang pahala pun ikut akulah. Hang malu kat aku, macam itulah aku malu nak bagi pahala kepada hang. Itu yang kita takut. Yang ketiga, orang dia duduk-duduk, dia kata tak ada apa dalam majlis ilmu ni, baik aku keluar buang. Maka Tuhan kata apa? Fala hajatalah, aku tak ada hajat kepada dia. Kan maknanya hang nak keluar hang punya pasal. Aku tak mau bagi apa-apa kat hang. Yang ni yang kita takut. Boleh faham tuan sekalian? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Betul ustaz, kami nak cari hak mana? Jangan jadi hak nombor 3. Hak nombor 2 pun tak apa. Kan? Maknanya duduk dalam majlis ilmu, duduk juga dalam majlis ilmu. Walaupun niat kita tak nak mengaji. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, apabila malaikat menceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang depa dapat dalam majlis ilmu ni, maka malaikat cerita ada satu orang yang duduk dalam majlis ilmu ini bukan kerana mengharapkan syurga, bukan kerana nak lari daripada api neraka. Dia ada 2 golongan di situ. Malaikat kata, ya Allah, Tuhan tanya malaikat, apa yang depa nak? Malaikat kata kepada Allah, ya Allah, mereka itu mengharapkan syurga-Mu ya Allah. Depa pernah tak tengok syurga aku yang depa duk harap sangat tu? Malaikat kata tak pernah. Macam manalah kalau depa pernah tengok syurga aku? Malaikat kata nescaya mereka akan menambahkan lagi amal ibadat depa. Maka bagi mereka syurga aku, kata Allah Taala. Lepas tu apa lagi depa minta? Mereka minta jauhkan daripada api neraka. Allah Taala tanya malaikat, depa duk minta jauh daripada api neraka, depa pernah tengok ke api neraka? Kalau kena soalan tu tuan nak jawab apa? Dan hang pernah tengok api neraka? Tak pernah. Lepas tu hang duk minta nak jauh daripada api neraka apa? Tak apa saya teruk. Hang pernah masuk ke? Tak pernah. Lain kali bergaduh tu Tuan-tuan kan? Ni Allah Taala tanya malaikat. Malaikat kata tak pernah pun. Macam manalah Tuhan kata, macam manalah kalau depa pernah tengok api neraka aku? Malaikat kata nescaya mereka akan memperbanyakkan amalan untuk menghindarkan diri daripada api neraka Allah. Ni orang yang duduk dalam majlis ilmu ni. Maka Tuhan kata apa? Bagi mereka kelepasan daripada api neraka. Tuan-tuan, bukan main duduk saja ni. Cuma ada satu, malaikat kata, ada satu orang Tok Syekh ni, dia main-main, niat dia bukan nak syurga, niat dia bukan nak lepas daripada api neraka. Saja dia main kok ada kenuri malam tu. Tu saya tambah kan. Tuhan kata, kalaulah kepada depa aku bagi keampunan, walahu kepada dia juga keampunan aku bagi kat dia. Tuan-tuan, cantik tak aku tu? Lega urut dada orang ramai cantik. Nasib baik aku main malam ni pasal aku nak balas kasut baru-baru orang ke apa ke. Kan pasal tu ingat malam ni ada kenuri ke apa ke. Dia kata, ustaz kata lagu tu cantik. Dia kata, lain kali lepas ni tuan-tuan main bukan niat nak mengaji, niat pasal nak makan roti canai. Baik, yang seterusnya sikit lagi. Seterusnya mencari kebenaran dan juga bersabar. Mengaji ni bukan kita nak cari siapa betul, siapa salah. Yang tu jangan tuan-tuan letak dalam minda kita macam tu. Aku mengaji ni pasal aku nak tahu, aku nak hantam bawa-bawa ni. Jangan macam tu. Kita mencari kebenaran. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tuan-tuan? Mengaji lagi duk mengaji, lagilah kita tawaduk, tunduk seperti mana yang dikatakan seperti padi itu. Lagi bebuah, lagi tunduk macam itulah. Bukan membuka dada, duk ajak kau nu berdebat, kau nu salah, kau ni salah. Jangan bercakap macam tu. Ada ilmu, orang yang ada ilmu dia tidak akan menyalahkan orang lain. Dia lebih kepada menghormati orang lain. Dia tu buat macam tu, mungkin dia ada ilmu dia. Selesai masalah. Tak kena nak fikir apa. Jahil buat tu. Jahil buat ibu tu. Tuan-tuan, kita banyak, saya duk buat contoh pi haji, tuan-tuan. Bila pi haji ni Allah, kita tengok orang haduk semayang dalam komplek Masjidil Haram tu macam-macam orang. Ada yang pipi ni tak ada nak berdiri tegak betul-betul angkat tangan dah. Ada yang pipi tak ada angkat tangan duk senyap lagu tu. Ada yang macam-macam cara lah. Ada yang angkat tangan qiyam, macam-macam lah. Jadi kita duk bersembang kemah pula di hotel tu, di maktab duk sembang kemah. Kata haji, kita ni orang Malaysia ni alhamdulillah lah kita ada kursus, saya kata. Kalau puak-puak lain tak tengok ke haji?
Banyaknya pok-pok jahil murakab hak main ni. Oh, sembang. Tuan nampak tak? Oh, jahil. Haji tak nampak tak seorang tadi duduk berdiri saja lagu tu? Adakah berdiri? Nak berdiri, baik pergi balik dah. Kawan tu duduk sembahyang. Cuma dia tak qiyam, ya adalah ilmu dia. Yang kata ilmu tak qiyam ni. Tahu apa nama qiyam lah orang panggil kan? Kalau bahasa Arab, qiyam ni berdiri. Kan kita di sini panggil qiyam. Ada tuan sekalian. Sebab Nabi SAW pernah tidak qiyam. Tu. Kita kira salah ya. Jangan macam tu. Adalah ilmu dia yang itu lebih baik daripada kita menyalah. Sebab carilah kebenaran. Boleh faham tuan? Dan seterusnya, yang ni kena sebut juga lah. Menulis apa yang dipelajari. Kan? Ni tu daripada dulu duk sebut. Tuan-tuan duk angguk sampai duk renyeh-renyeh. Lagu tu jugalah. Kan? Sebab apa? Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ini hadis Nabi. Riwayat Al-Hakim, Nabi kata qayyidul ilma bil kitab. Nabi kata ilmu ni ikatlah, qaidlah. Makna dia ikatlah al-ilma, ilmu itu dengan menulis. Kan? Boleh faham tuan sekalian? Kalau zaman lah ni dia kata ustaz kami tak tulis, kami rakam. Bapak ni pun kan kami rakam ustaz, kami balik kami dengar lagi jelas. Bolehlah kau ikutlah macam mana pun. Kan? Boleh faham tuan sekalian? Jadi bila tulis ni lagu tu lah. Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Yang ni sebutan disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah kata apa? Lam yakun ahad min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aksara hadisan minni illa Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Tuan-tuan pernah dengar nama dia ni? Kan Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Fa innahu kataba wa lam aktub. Abu Hurairah kata apa? Aku ni di antara orang yang banyak juga meriwayatkan hadis, kata Abu Hurairah. Aku ni di antara orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lam yakun ahad min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa, kan? Kira orang nak lawan aku banyaknya aku meriwayat hadis, payah sebab aku banyak meriwayat hadis. Melainkan Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, dia ni lah yang selalu duk potong aku dalam meriwayatkan hadis. Pasal banyak lebih daripada aku lagi dia meriwayatkan hadis. Di mana yang dikata kekuatan Abdullah ibnu Amr ibnu As ni? Sebab fa innahu, sesungguhnya kataba, dia menulis. Abdullah ibnu Amr ibnu As, dia dengar hadis Nabi, dia tulis. Dia tengok Nabi, dia tulis. Dia tengok pelakuan Nabi, dia tulis. Yang kata Abdullah ibnu Amr, walam aktub, tapi Abu Hurairah kata apa? Aku tak tulis. Abu Hurairah dia jenis mengapai tu jangan. Jadi di sini ada dua golongan. Dalam masjid kita pun ada satu golongan Abu Hurairah, ada satu golongan Abdullah ibnu Amr. Saya tak boleh salahkan tuan-tuan juga. Kan? Ustaz, hak tulis tu semua Abdullah ibnu Amr. Oh, hak tak tulis, kami ni kelompok Abu Hurairah. Kan ada jawapan tuan sekalian. Tak apalah ada jawapan sebab tuan-tuan mengaji. Silakan. Boleh ke? Dah kita boleh ke no? Dah tak jatuh tak apa. Baik, yang seterusnya. Okey, yang ni tak ada tuan sekalian, yang tu banyak lagi lah. Baik, adab dengan guru, merendahkan diri, menghormati guru, berdiri menyambut, cium tangan, apa semua tu tak apalah kot, kita sudah cerita lah tu. Kan tak apa nak syok pula cerita itu. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian, apa yang saya nak sebutkan, insya-Allah kita di Masjid Matang Jangguih ni, lepas daripada ni kita akan menggunakan kitab Tanbihul Al-Ghafilin. Tanbihul Ghafilin. Tak ada ke Ustaz Fauzi? Kan saya dimaklumkan semang-semang Ustaz Fauzi tu kata kitab dah lama dah dulu duk mengaji tang ni kan. Kalau tak silap Ustaz apa Hamdan Osman kah? Kan duk mengajak kitab Tanbihul Ghafilin ni lah. Jadi tuan-tuan pun dah khatam dah. So saya main ni saya nak mengaji kat tuan-tuan lah. Saya tak khatam lagi, tuan-tuan dah khatam dah kan. Baik, siapa yang ada kitab kita boleh buat main, insya-Allah pada bulan depan kita akan mulakan baca kitab ni. Boleh nak? Kitab ni nipis antara sekalian tak terbaik mana. Yang ni pun kalau kita pedarah betul-betul 2 minggu habis kan, kalau pedarah betul-betul. Kalau tak pedarah betul-betul 12 tahun pun belum tentu kan. Boleh tuan-tuan? Kitab ni nipis ya. Kalau tuan-tuan pergi cari pun berapa? RM1, RM2 ke apa kitab ni. Lagu tu ya. Kan tuan-tuan buka kapet kereta tengok kat bawah kapet pun ada RM1, RM2. Oh ya Allah, tapi ilmu dia ya Allah tuan-tuan.
Kitab ni dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Mubin Al-Fattani Asy-Syafi'i. Syekh Abdullah bin Abdul Mubin Al-Fattani Asy-Syafi'i. Dia ni orang Fattani dan dia juga bermazhab Syafi'i. Dia ni adalah diterjemahkan dalam muqaddimah kitab dia, nanti kita akan bacalah. Dia terjemahkan kitab ni daripada kitab bahasa Arab yang juga bernama Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarqandi. Abu Lais As-Samarqandi, 2 jilid tuan-tuan sekalian. Jadi dia mukhtasarkan benda ni, dia ringkaskan benda ni dan dia terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Inilah Tanbihul Al-Ghafilin. Apa makna Tanbihul Ghafilin? Tanbih ni makna dia memperingati, meringat. Al-Ghafilin ni apa dia? Orang-orang yang lalai. Kalau satu Al-Ghafil, kalau ramai Al-Ghafilin. Orang Penang duk kata apa? Ghaflah. Tu betul lah tu. Yang tu masdar kepada Al-Ghafilin, ghaflah. Ghaflah ni apa dia? Ghaflah ni makna dia lalai lah. Kan? Cuma kita letak tak apa nak kena. Hang ni ghaflah betul ya. Dia kata gitu kan. Ghaflah ni makna dia hang ni lalai betul. Tapi kita tak guna tu. Kita siru ke apa kan? Siru tu kita kata ghaflah. Hang ni ghaflah betul makna dia siru. Kan? Ni al-ghaflah yang tu adalah bahasa Arab. Jingga, saya tak tahu tu jingga tu bahasa Myanmar ke bahasa apa. Kan? Jadi al-ghafilin, tanbihul ghafilin, iaitu memperingati orang-orang yang lalai, yang alpa, yang leka. Dia lagu itulah. Manusia ni sebab itulah dalam surah Al-Asr, surah Al-Asr kita baca apa? Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Khusrin ni makna apa? Makna dia rugi, makna dia lalai, makna dia apa lagi? Makna dia alpa. Illa allazi, melainkan ada beberapa item. Illa allazina amanu, nombor 1. Melainkan orang-orang yang beriman, nombor 1. Kalau dia bukan orang yang rugi, bukan yang alpa, nombor 1 dia beriman kepada Allah. Wa amilus salihat, nombor 2 dia melakukan amal yang salih. Semayang dia tak tinggal, puasa dia tak tinggal, buat keluar zakat, kan? Lepas tu rajin baca Quran, amalan-amalan bagus semua dia buat. Lepas tu berapa lagi? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kan cerita dia. Hak dua ni jarang-jarang kita buat. Maknanya tuan-tuan jangan kata ustaz kami ni tak rugi kot, kami bukan dalam kelompok wal asri. Tak rugi. Pasal apa? Pasal dua tu, had nombor 2 ke depan tu mungkin kita buat. Maknanya tuan-tuan percaya ada Allah Ta'ala dah? Percaya. Apa tanda kata tuan-tuan percaya kata Allah Ta'ala? Kami buat wa'amilus salihat, kami buat amalan salih, kami sembah Allah Ta'ala. Bagus, dua benda tu betul. Lepas tu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr watawasau bis sabr watawasau bil haqq. Hak ni buat dah. Apa dia ni? Watawasau. Watawasau ni makna dia saling memperingati. Kan? Bukan hanya kita wasiat kepada orang, kita juga menerima wasiat. Yang tu baru betul. Aku pesan dekat hang, esok lusa hang jangan lupa pesan kat aku sama. Yang tu baru betul. Ni kita duk bagi kat orang ya. Kita duk kuliah kat orang ya. Kita tak pernah dengar kuliah orang. Yang tu yang tak kena. Ustaz malam ni tak ada kuliah. Tak ada. Lepas tu duduk di rumah. Duduk di rumah. Duduk masjid ni ada kuliah. Bagi mereka kuliah. Nampak tak sekalian? Hang memberi, hang juga kena menerima. Yang tu baru betul. Baru masuk dalam golongan orang-orang yang tidak rugi. Lepas tu apa lagi? Watawasau bil haqqi, memberikan wasiat dan mendengar wasiat kepada kebenaran dan memberikan wasiat dan juga mendengar wasiat tentang kesabaran. Kita boleh habaq kat orang, sabar banyak-banyak kan. Tuan-tuan kena sabar banyak-banyak. Kita kata tu dengar tu ustaz kita sabar banyak-banyak tu. Tengok-tengok kena ustaz pula kena musibah. Tuan-tuan nak kata ustaz banyak-banyak sabar ustaz. Hang siapa nak kata kat aku? Aku ni ustaz kot. Dia kata, jangan macam tu. Maknanya kalau kita hanya memberi tapi kita tidak mendengar, kita juga termasuk dalam golongan khusrin, golongan yang rugi, golongan yang lalai, golongan yang alpa dan sebagainya. Baik tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula kitab ni kita akan baca. Dan dia ni juga pak dia Syekh Abdul Mubin, kan dia kan Abdullah bin Abdul Mubin. Pak dia juga adalah Tok Guru besar Fattani juga.
Kan Tok Guru Fatani dia panggil Tok Poh ke apa ke. Kan? Dan kitab ni tuan-tuan, kalau kita ikut daripada prakata dia ni, tahun kitab ni agak-agak bila tuan-tuan? Berapa puluh tahun ni? Agak-agak tuan-tuan. Tuan-tuan kan duk mengaji dulu ni. Kan? Berapa puluh tahun agak-agak kitab ni? Kalau ikut catatan saya ni daripada apa yang dia habang kepada saya, kitab ni sudah berusia hampir 256 tahun. Tu dia tuan-tuan sekalian. 256 tahun. Kan kalau jumpa kitab ni ikut tepi jalan, orang ambil buat menurun tu. 256 tahun. Allahu Rabbi. Yalah dia habang di sini tahun berapa? Tahun 1184. 1184. Kan? Tahun Masihi dia 1764. Lah ni 2020. Tak 260 lebih. Tak 260, lebih kurang macam tu lah. Dan bahalah. Dan bahasa dalam ni pun Allahu Akbar. Sin tu dia guna shin. Seksa tu dia jadi shiksha. Jadi tuan-tuan baca. Tak apa, saya akan baca kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dengar sudah. Bukan saya nak suruh tuan-tuan baca. Kan? Dia bunyi begitu. Seksa dia jadi shiksha. Kalau bagi tu dia tak tulis bagi dia tulis baki ya. Kap tu tak ada. Kita ada juga ga, tanda atas apa semua, dia tak ada, dia tulis baki gitu. Tak apalah, kita baca pelan-pelan. Kalau saya tersilap, tuan-tuan tegur saya. Pasal tuan-tuan dah khatam, saya tak lagi. Boleh tuan-tuan sekalian? Dia jadi serupa dengan orang asli punya cakap kan. Orang asli kan cakap macam tu. Syaya kata kan. Syaya Rasya, Syaya Rasya dia ni pasal apa? Rupanya Tok Batin dia ni. Baik tuan-tuan, boleh cukup dekat tu. Boleh ke? Tak apa nak angguk ni. Dah malam ni ramai dia macam pasal apa? Lagu tu geram kat kita ya. Lepas ni kita akan baca. Tuan-tuan carilah kitab ni. Nak cantik lagi, sama-samalah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah. Tuan-tuan pergilah mana kedai-kedai, bawa keluarlah RM50, berapa puluh orang boleh baca lah kitab ni. RM50 bagi kat tuan kedai tu. Ni aku nak kitab Tanbih Ghafilin, hanya bagi bahasa Melayu mahal. Lebih kot tu pula dah. Hang bagi bahasa Jawi. Bahasa Jawi kira apa dik? Tolak pi mai, tak apa. Mai 75, 7 kupang 5 duit ke apa ke satu buku. Bagi kat orang. Kan? Bagi kat orang apa semua. Lepas tu dia pun tak mai dah masjid, pi duduk mana lah. Duduk pi melingkup mana lah. Ada orang jenis gitu ada ya. Kan? Kemah buat masjid. Masjid ni, dia tu ustaz masjid tu 4 juta dia bagi ustaz. 4 juta dia duduk main. Tak pernah pun. Dia kira bagi duit ni. Cukup tuan, saya tak larat lah daripada tadi gitu. Kan mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Baik, boleh nah? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa, macam biasalah, sebelum daripada kita baca kitab, saya akan bacalah 1-2 potong hadis sebagai mukadimah. Boleh nah? Kita buat baca macam itulah. Sekali tuan-tuan duk pergi selak kitab ni sampai relai kitab-kitab, ustaz baca tak mana? Tak baca lagi, mukadimah baru kan. Jadi saya akan bacalah agak 1-2 hadis yang agak relate dengan apa yang kita nak baca. Jadi benda tu dia jadi orang kata macam pembuka selera kat kita lah untuk kita nak buka kitab kita ni. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.